Bila kita cakap tentang mut'ah, ramai orang yang selalu tanya, ramai orang awam selalu tanya, berapa kita nak tuntut mut'ah tu? Berapa amount kita nak tuntut? You all ada tak soalan macam tu? Okey, saya nak bantu untuk jawab dalam sesi ini. Okey, saya nak menjawab soalan audien daripada Puan Ros daripada Selangor. Soalan yang kedua, soalan pertama saya dah jawab. Soalan kedua, berapa amount kita perlu atau boleh letak di dalam borang tuntutan nafkah mut'ah? Okey. So berapa amount yang kita boleh letak dalam borang tuntutan nafkah mut'ah? Okey. Sebelum saya nak jawab soalan puan, suka saya nak kongsikan sikit. Bila kita cakap tentang mut'ah, ia adalah tuntutan selepas perceraian. So kena bercerai dulu, barulah kita boleh tuntut mut'ah tu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, mut'ah ni adalah sagu hati perceraian. Dia nama dia sagu hati perceraian. So bila sagu hati perceraian tadi, kena bercerai dulu dan baru dapat sagu hati. Yang ketiga, dia tidak ada ketetapan. Tak ada ketetapan berapa amount yang you boleh tuntut. Berapa amount yang you boleh tuntut. Tak ada ketetapan. So, kita boleh letak berapa amount saja dekat situ, tapi mahkamah akan pertimbangkan banyak perkara sebelum mahkamah keluarkan keputusan tu. Nak tak saya kongsikan dengan puan apa benda antara benda yang mahkamah ambil kira? Mahkamah ambil kira berkaitan dengan mut'ah ni. Nak tak saya kongsikan berkaitan dengan benda-benda yang mahkamah ambil kira. Antaranya tuan-tuan dan puan-puan, mahkamah ambil kira juga tempoh kahwin. Tempoh kahwin pihak-pihak. Mungkin tempoh kahwin Puan Ros berapa lama. Lama tempoh kahwin tu, boleh jadi tinggilah jumlah mut'ah tu. Lamanya tempoh kahwin tu boleh jadi, kalau kahwin sekejap saja, mungkin sebulan tu sekejap sangat kan. Mungkin 6 bulan, setahun, 2 tahun, compare dengan orang yang dah kahwin 20 tahun, 30 tahun. So, tempoh kahwin mahkamah ambil kira juga. Mahkamah ambil kira juga tentang kita panggil golongan. Kita panggil, kita sama ada you all, sama ada suami isteri, golongan marhain ataupun golongan bangsawan ataupun golongan-golongan yang orang kata apa, yang orang kata dihormati lah contohnya. Itu pun mahkamah ambil. Kalau golongan biasa ni, okay, mahkamah mungkin ada rendah sikit lah mut'ah tu. Okey, yang ketiga mahkamah ambil kira juga berkaitan dengan bilangan anak. Bilangan anak, ada anak berapa ramai, itu maksudnya sumbangan lah tu. Anak berapa ramai. So kalau anak sikit, mahkamah mungkin kurangkan sikit. Ini benda saya cakap ni, dia bukan, it's not a fixed benda yang mahkamah. Ada sebabnya banyak kes-kes yang diputuskan, ini antara benda-benda yang mahkamah ambil kira. So kita letakkan sebagai satu macam conclusion dan supaya puan boleh faham. So ini antara benda-benda yang mahkamah ambil kira lah. Mahkamah ambil kira berkaitan dengan kata apa, tempoh kahwin, tahap kita panggil tahap kehidupan kita, tuan-tuan dan puan-puan, golongan macam mana, lepas tu bilangan anak. Mahkamah ambil kira juga tentang cara perceraian, cara baik ke, perceraian cara yang diceraikan kena pukul ke apa semua kan. Itu pun mahkamah ambil kira juga. Mahkamah ambil kira juga tentang kemampuan suami. Kita letak contohnya 50,000, 100,000. Suami mungkin kerja orang kata apa, kerja biasa-biasa saja. Tak adalah gaji sampai banyak macam tu untuk bayar mut'ah tu. So mahkamah ambil kira juga tentang kemampuan pembayar suami tu, nak kira, nak tengok kemampuan macam mana. Mahkamah ambil kira juga tentang taraf, tak silap saya ada juga yang diputuskan berkaitan dengan ambil kira juga tentang taraf pendidikan isteri tu. Itu pun mahkamah ada juga yang ambil kira. So antara 6 perkara elemen ni, ini antara benda-benda yang mahkamah ambil kira. Saya tak kata memang semua akan cek benda ni. Tak. Ada yang ambil mungkin 1, 2. Mungkin mahkamah ambil kira
taraf hidup saja, mahkamah ambil kira kemampuan. So ini based on beberapa kes yang pernah diputuskan. So ini antara elemen-elemen yang mahkamah ambil kira. Mahkamah pertimbangkan sebelum mahkamah buat keputusan untuk keluarkan satu amount berkaitan dengan mut'ah. So keyword dekat sini tuan-tuan dan puan, dia tak ada ketetapan. Untuk Puan Ros dia tak ada ketetapan. Puan boleh letak. Cuma Puan kenalah orang kata apa, cover that issue macam mana, sumbangan Puan dalam tempoh kahwin, penjagaan Puan, tanggungjawab Puan dalam tempoh kahwin, anak berapa lama sepanjang tempoh kahwin, apa yang Puan dah sumbangkan. Itu semua mahkamah ambil kira sumbangan-sumbangan Puan dalam tempoh kahwin. Mungkin dah lahirkan anak, jaga suami, jaga rumah tangga, tiba-tiba diceraikan, itu pun mahkamah ambil kira. So Puan dah faham kan apa yang mahkamah ambil kira? So bolehlah letak dekat situ berapa amountnya. Dia tak salah letak berapa amount pun. Tak ada ketetapan, so bermakna tak salah. You nak letak berapa? Nak letak RM10,000, RM100,000, RM1 juta? Bukanlah lepas you file kan letak RM10,000, RM1,000, oh salah ni. Ni tak boleh macam ni. Ni kena kurang lagi. Tak. Kita akan mahkamah, maksudnya kes tu difailkan, kita akan terima dulu. Dalam proses perbicaraan lah baru dia tentukan berapa jumlah yang ideal, berapa jumlah yang layak. Okey. Terima kasih Puan di atas soalan. Moga jawapan saya itu dapat bantu Puan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.